rasa Kelantan. Boleh? Jom. Bang tak ada. Bang tak ada kat rumah? Tahu jom. Ustaz, macam mana? Anda rasa anda terfikir satu perkara. Apa dia? Pasal macam kita kan nak kuliah kan. So macam kalau soal kerja tu macam mana lah. Maka kalau tengok sekarang dengan situasi Malaysia sekarang macam susah je nak dapat kerja. Nak cakap bab kerja ni kan. Benda ni semua kerja Allah SWT lah. Orang kata kalau kita tengok anjing kat padang pasir pun Allah bagi makan. Takkan kita manusia yang diberi akal fikiran ni Allah tak bagi makan. Jadi banyak benda dalam hidup ni kita kena, orang kata kait, sebab kita ni manusia dan umat Islam, kita bertuhan. Kita tak macam orang lain. Orang lain dia hilang pergantungan sebab dia tak rasa diri dia bertuhan. Tapi alhamdulillah kita sebagai Muslim, kita bertuhan. Kita yakin bahawa segala-galanya Allah bagi. Dengan syarat kita kena usaha. Sebab tu kalau kita tengok ayat Quran, Allah kata dalam satu surah Ali Imran ayat 159, Allah kata fa iza azamta fatawakkaltu 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu telah membulatkan tekad kamu, maka Allah kata hendaklah kamu bertawakal kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah sangat cinta orang yang bertawakal kepadanya. Anda nak bawa satu kisah lah kat sini. Kisah yang mana Sayyidina Khalid Al-Walid. Bab tawakal ni sangat tinggi. Pernah satu ketika ada seorang non-Muslim waktu tu mencabar dia. Dia kata bahawa dia akan mati dengan minum racun. Lalu Sayyidina Khalid Al-Walid ni, dia nak buktikan bahawa bukanlah racun tu yang mematikan dia, sebaliknya Allah SWT yang mematikan dia. Lalu dia kata kat orang tua tu, wahai orang tua tu non-Muslim lah, dia kata aku akan buktikan kau salah. Aku akan minum racun ni dan aku tidak akan mati. Tapi tawakal dia tinggi kepada Allah. Dia yakin bahawa dengan bukanlah racun tu asbab kepada dia matilah. Di sini maksud dia kalau kita terlalu fikir kan, lepas grad nak buat apa, ada kerja tak ada kerja, kita kena yakin Allah akan bagi, insya-Allah. Dengan syarat kita fahamlah bahawa rezeki ni milik Allah. Jangan risau. Ustaz, apa cara yang kita boleh buat kan dalam usaha kita nak mengundang atau menarik rahmat Allah pada diri kita kan? Ada orang cakap, dalam Quran cakap kan, kalau kau bantu agamaku, Allah kata kalau kau bantu agamaku, aku bantu kamu kan, kata kan. Macam mana Ustaz? Tarik ayat tu Allah sebut dalam surah Muhammad, ayat 7. Ayat penuh dia kan? Ayat penuh dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah kata wahai orang-orang beriman, jika kamu membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat tu sangat menarik ya, sebab apa? Bantu agama Allah ni bukan kata kita pergi angkat senjata, yang tu pun salah satu bantu agama Allah. Tapi cukup kalau permulaan kita start dengan semayang, jaga apa? Buat amal-amal untuk diri kita dulu. Tapi yang setelah kita settle benda tu semua, patutlah kita terangkan Islam ni kepada orang lain. Jadi nak terangkan Islam kepada orang lain ni bukanlah dengan satu cara cakap-cakap saja, tapi istilah orang kata lah, walk the talk lah. Kalau kita tunjukkan kita beritahu orang kata kita ni Muslim, susah nak percaya. Instead of telling them that we are Muslim, we show them that we are Muslim through our action, our deeds. Maknanya kalau kita kat luar negara, contohnya kita kat US ni, instead kita pergi cakap saya Muslim, kita ajak dia direct pada Islam, kita tunjukkan akhlak kita yang baik dulu, bagi dia orang rasa macam wah, ini orang Islam rupanya hebat. Lepas tu dia tak langsung dia dekat dengan kita. Betul. Itu benda yang kita kena tahu, yang kita kena buat sebenarnya. Tapi ramai kita banyak cakap-cakap berbanding buat. Sebab tu Islam tu tak dapat digambarkan atau tak dapat nampak dengan keseluruhan lah. Jadi dalam konteks macam sekarang lah kan, contoh kalau kita bila kita balik kat negara kita, macam mana pula kita yang macam nak deal dengan orang Islam kat negara kita? Kita apply benda yang sama, tunjukkan akhlak yang mulia. Sebab tu pandangan lah kan, pemimpin Islam sangat diperlukan. Pemimpin yang mana Islam dan boleh mengamalkan Islam.
di peringkat negara. Sampai pun kita macam makan. Baik. Baik, jumpa laksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama lagi dengan saya Suhaimi Ramli di rancangan resepiab.com dari Dapur ke Medan Dakwah. Jadi sebenarnya tadi anda telah pun menyaksikan tazkirah ringkas berkaitan dengan tawakal yang telah disampaikan oleh sahabat saya Ustaz Nazrul Fazli. Jadi sekarang tiba masanya untuk saya menunjukkan kepada anda sahabat-sahabat di luar sana tentang cara bagaimana untuk menyiapkan atau menyediakan resepi laksa Kelantan. Jadi, sama-sama kita saksikan bahan-bahannya. Di penyediaan laksa Kelantan, antara bahan asas yang diperlukan ialah laksa. Di sini, di Amerika, kita tidak menggunakan laksa seperti di Malaysia. Jadi, kita ada alternatif lain. Kita menggunakan Vietnamese noodle ataupun mi Vietnam. Bahan penting yang seterusnya ialah ikan kembung yang boleh didapati dalam bentuk frozen. Bahan lain ialah seperti bawang merah, halia, dan asam glugur atau juga dipanggil sebagai asam keping. Antara bahan lain yang kita gunakan ialah bawang besar. Seterusnya kita menggunakan gula merah. Kita juga menggunakan tauge sebagai ulang, gula, garam dan beberapa tin santan. Okey, bagi penyediaan laksa, cara ini mudah saja. Anda perlu merebus laksa ataupun Vietnamese noodle ini supaya masak. Okay, bagi penyediaan ikan, apa yang perlu kita lakukan ialah merebus ikan ini. Ikan ini sebenarnya telah di-steam dan juga telah dibersihkan bahagian perutnya. Sekadar anda perlu memanaskannya untuk mendapatkan isinya supaya nanti isinya akan digunakan dalam penyediaan kuah kita. Kemudian kita masukkan 3 keping asam glugur dan masukkan sedikit garam. Jadi ikan yang telah direbus ini akan digunakan isinya dan akan di-blend bersama dengan bawang merah, bawang besar dan halia. Dalam penyediaan kuah, step pertama yang harus kita buat ialah kita panaskan santan dalam 4 cawan santan. Jadi di dalam blender ini kita letakkan bersama ikan rebus, isi ikan rebus beserta bawang merah, halia, bawang besar dan sedikit gula merah. Dan masukkan sedikit air dan di-blend. Okay, jadi step seterusnya ialah kita blend semua bahan-bahan tadi, termasuk ikan dan bawang tadi. Okay, jadi setelah di-blend, kita masukkan semua bahan-bahan yang telah di-blend tadi ke dalam kuah kita. Jadi kita masukkan sedikit air kerana kuah agak pekat. Kemudian kita masukkan beberapa sudu gula. Kemudian masukkan 1 atau 2 sudu garam dan dikacau. Jadi penonton resepi ABS sekalian, di sini kita ada tetamu jemputan kita iaitu Ustaz Nazrul Fazli tadi yang mana telah menyampaikan tazkirah berkaitan dengan tawakal. Jadi Ustaz tahu tak kenapa saya jemput Ustaz? Saya nak tunjukkan kepada Ustaz hasil akhir kita iaitu hasil masakan resepi laksa Kelantan. Macam mana rasa dia? Ustaz nak tengok rasa dia macam mana? Nak tengok? Nak tengok. Kalau tak nak tengok, jom tengok hasilnya. Laksa Kelantan resepiab.com. Jom kita tengok. Jom. Okey, jadi Ustaz, inilah hasil akhir kita pada hari ini iaitu masakan laksa Kelantan. Oh, ni apa Oh, kalau Ustaz nak tahu, inilah kuah pada laksa itu yang mana kita campurkan santan beserta dengan isi ikan. Dan ini perlu Ustaz, saya gunakan Vietnamese noodle sebagai ganti kepada laksa yang mana kita gunakan di Malaysia. Ada di sini Ustaz, kita ada belacan beserta cili dan ini adalah sambal kepada laksa kita pada hari ini Ustaz. Bau dia sudah mengancam. Ya, bau sudah tak mengancam. sabar nak makan rasa. Apa kata kita makan sekarang Ustaz? Jom. Jom kita makan.